Selamat pagi, selamat hari Sabat dan selamat datang ke Sekolah Sabat Online pada hari ini. Saya Aunty Claire daripada Gereja Batu Kawah dan Sabat ini adalah Sabat ke-8 untuk kuarter pertama. Apa khabar anak-anak semua? Sehatkah? Sudah bersarapan pagi tak hari ini? Diharap begitulah agar nanti kita akan meneruskan program ini tanpa berasa sangat lapar nanti, kan? Okey. Sebelum kita meneruskan sekolah Sabat ini, kita akan berdoa dahulu. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua yang ada pada pagi ini. Jadi saya Lavinia dan saya akan memimpin kita dalam doa kita. Mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan syurga, syukur terima kasih kerana Engkau telah membimbing kami pada hari ini. Dan syukur terima kasih juga kerana Engkau telah memberikan kami hari Sabat yang indah bagi kami berbakti dan mengingati Engkau Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi ini Tuhan, berikanlah kami, ajarkanlah kami bagaimana untuk menjadi lebih taat kepada Tuhan. Dan Engkau pimpinkanlah kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan dan juga hari-hari yang akan datang. Dan dalam segala apa aktiviti yang kami lakukan, biarlah ianya baik bagi Tuhan dan baik juga bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, ajarilah kami cara supaya kami dapat memelihara rumah Engkau yang indah, agar kami dapat terus setia dan mengingati Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat semua kami Tuhan. Amin. Sekarang kita akan mendengar lagu istimewa daripada adik Ryan. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me, he who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me, this I know. He so loved so long ago, taking children on his knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Terima kasih kepada adik Ryan James yang telah membawa lagu tersebut. Sekarang, kita akan meneruskan pelajaran ini melalui aktiviti persediaan. Okey anak-anak semua, untuk aktiviti persediaan kita, sekiranya anda mempunyai blok Lego ataupun blok kayu permainan, keluarkanlah dan kita akan membina bangunan menggunakan blok-blok ataupun Lego tersebut. Seperti gambar yang akan saya tunjukkan sekarang.
tahu apa benda ini kan? Ini kan Lego set. Nah, dengan blok Lego ini kita boleh membuat sebuah rumah. Tengok rumah ini ada tangga, ada pagar, ada bunga, ada anjing pula. Sangat cute ya. Yang ini pula Buckingham Palace. Dan juga ini. Sangat cantik dan sangat unik semua gambar-gambar ini. Siapa tidak kenal ini? Piramid yang terdapat di Egypt. Ini pula adalah blok kayu. Nah, lihat betapa cantik dibuatnya daripada blok kayu tersebut. Dan yang ini pula. Dan yang ini. Jadi, kenapa Aunty menunjukkan semua gambar-gambar ini? Ini adalah kerana ia berkaitan dengan pelajaran hari ini, iaitu membuat sebuah rumah yang indah untuk Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang rumah ibadah Solomon dan pelan istimewa yang dibuat oleh Tuhan untuk membina rumah yang indah baginya. Orang Israel hendak gereja mereka menjadi sebuah tempat yang istimewa. Apakah yang anda dapat bantu untuk membuat dan mengekalkan keindahan gereja anda? Cuba fikir ya adik-adik. Apakah sikap yang harus anda miliki apabila anda masuk ke dalam gereja? Tanya sesama diri. Kalau tak tahu jawapannya, tanyalah dengan ibu bapa ataupun orang yang sekeliling adik juga ya. Kerana itu membawa kita kepada mesej pada hari ini, iaitu aku menyembah Tuhan ketika aku menunjukkan rasa hormat terhadap rumahnya. Jadi sekarang kita akan melihat video mengenai bagaimana Salomo membuat rumah ibadah Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Tajuk cerita kita sahabat ini, sebuah rumah yang indah untuk Tuhan. Mesej kita, aku menyembah Tuhan ketika aku menunjukkan rasa hormat terhadap rumahnya. Ayat hafalan, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Mazmur 84 ayat 2. Marilah putriku, kata Ibu Vimala. Kita akan pergi untuk melihat tempat yang paling indah di India, Taj Mahal. Taj Mahal itu memang indah, tapi tidak seindah bait suci yang Solomon bangunkan untuk Tuhan. Raja Solomon memanggil seorang pembantunya. Sekaranglah masanya untuk memulakan pembangunan rumah Tuhan, diumumkan. Saya telah banyak berfikir tentang projek besar ini. Sekaranglah masanya untuk bermula. Seluruh bangsa Israel mengetahui tentang rancangan indah ini. Raja Daud, ayah Solomon, telah ingin membangun rumah khas untuk Tuhan, tapi Tuhan telah berkata tidak kepadanya. Putra Daud, raja yang seterusnya yang akan membina bait suci itu. Sekarang Raja Daud telah meninggal dan Solomon telah menjadi raja bangsa Israel selama 4 tahun. Akhirnya dia bersedia untuk memulakan pembangunan bait suci itu. Aku ingin mengirim sebuah surat kepada Hiram, Raja Tirus, kata Solomon. Dia mundar-mandir dalam bilik itu. Akhirnya dia mulakan apa yang dia ingin untuk ditulis untuk Hiram. Kamu adalah seorang sahabat rapat ayahku Daud, Solomon mulakan ayatnya. Dia tidak dapat membangunkan bait suci untuk menghormati Tuhan seperti yang dia inginkan. Sekarang aku akan melakukannya. Tolonglah untuk menebang pokok-pokok aras yang tinggi dari pergununganmu untukku. Aku akan menghantar orang-orangku untuk membantu orangmu dengan pekerjaan itu. Aku akan membayar berapapun yang kamu minta. Raja Hiram merasa gembira menerima surat Solomon. Dia mengirim jawapan bahawa dia tentu akan menyediakan kayu untuk bait suci itu.
itu, dia turut berjanji untuk mengutus Huram Abi, seorang seniman terkenal untuk membantu para pekerja Solomon. Huram Abi tahu bagaimana bekerja dengan emas, perak, gangsa dan kayu. Dia mengetahui semua tentang seni kerja batu dan pertukangan kayu. Dia juga dapat mengajar tentang tenunan dan celupan kain yang cantik. Projek besar ini memerlukan ribuan orang untuk membina bait suci ini. Raja Solomon mengirimkan 30,000 orang kepada Raja Hiram untuk membantu menebang pokok-pokok dan membawanya pulang. 80,000 orang yang lain memotong batu yang cantik dari pegunungan dan membentuk batu-batu untuk menjadi blok. Ketika dibawa ke bait suci, blok-blok batu yang cantik itu sesuai dengan yang lain sama seperti guntingan puzzle. Tidak ada bunyi tukul atau kapak atau peralatan besi apapun di tapak pembinaan. Ini adalah satu cara dari para pekerja untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuhan. Suci Solomon mungkin adalah bangunan yang paling indah yang pernah dibangunkan di bumi. Pada bahagian dalam, dinding batu ditutupi sepenuhnya dengan kayu. Kayu itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan malaikat-malaikat, pokok sawit dan bunga-bungaan. Kayu itu ditutupi dengan emas. Bahkan lantai dan siling juga turut ditutupi dengan emas. Seniman-seniman mengukir 2 malaikat besar dari kayu zaitun. Mereka melapisi malaikat-malaikat itu dengan emas juga. Malaikat-malaikat itu diletakkan di bilik yang maha suci di mana tabut Tuhan disimpan. Sayap-sayap mereka yang indah direntangkan melintasi ruangan bilik tersebut. Semua perabot bait suci itu sangat cantik dan dibuat dengan penuh teliti. Israel ingin menghormati Tuhan dengan cara yang terbaik. Siapakah yang benar-benar dapat membangunkan sebuah rumah yang layak bagi Tuhan? Tanya Solomon. Bahkan langit yang tertinggi tidak dapat memuatnya. Membangun dan merawat sebuah gereja adalah tindakan perbaktian bagi kita sama seperti mereka yang hidup ketika Solomon membangunkan bait suci yang indah untuk Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan dan katakan di dalam gereja kita juga adalah tindakan perbaktian. Selamat pagi kanak-kanak, nama saya Natasha. Pelajaran ini mengajar kita 2 konsep yang penting, yaitu yang pertama, rumah Tuhan harus dijaga dengan rapi dan indah oleh semua anggota gereja. Yang kedua, orang yang datang untuk berbakti di gereja harus menghormati dan memuliakan apa-apa yang ada di dalamnya. Kaabah Salomo yang indah itu dibina seperti yang telah dirancang oleh Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita turut membuat dan menjaga gereja kita supaya kelihatan menarik untuk menunjukkan yang kita menghormati dan menjunjung Tuhan. Mari kita lihat di sekeliling kelas sekolah Sabat untuk melihat bagaimana kita dapat membantu untuk membuatnya menjadi lebih menarik. Beritahu apa yang anda fikirkan dan saya akan menenaraikan agar semua orang dapat melihatnya. Adakah anda pasti yang anda benar-benar dapat menolong menjadikan gereja kita tambah menarik? Bagaimanakah perasaan anda terhadap rancangan kita? Siapakah yang kita perlukan untuk membantu kita? Bagaimanakah perasaan anda tentang membantu menjayakan rancangan kita? Jadi, mesej pelajaran kita pada hari ini, aku menyembah Tuhan ketika aku menunjukkan rasa hormat terhadap rumahnya. Terima kasih kepada adik Natasha yang telah membawa kita
mengaplikasikan pelajaran Sekolah Sahabat pada pagi ini. Seterusnya, saya menjemput Casey untuk membawa kita dalam kraft sebagai cara berkongsi pelajaran Sekolah Sahabat. Selamat pagi anak-anak, ini Aunty Casey. Pada pagi ini untuk aktiviti craft kita akan membuat gereja versi mini. Baiklah, bahan-bahan yang diperlukan adalah pembaris, gunting, 2 helai kertas di mana satu kertas berwarna cerah manakala satu lagi berwarna gelap, pensel, pen warna, bahan penghias dan juga gam. Baiklah, bagi arahannya pula, anak-anak pertama sekali harus melukis 3 jenis lukisan, iaitu sebuah segitiga kecil, tanda salib bagi menunjukkan ianya gereja, dan yang ketiga adalah kita perlu melukis bentuk seperti rumah ini yang seperti Aunty telah lukiskan. Anak-anak juga harus melukis sebuah line, sebuah garisan di tengah-tengah lukisan yang seperti rumah ini. Seperti yang anak-anak lihat dalam video ini, di bahagian tengah-tengah garisan itu sepatutnya ianya kita tambahkan lagi line di atas, garisan di atas agar ianya berbentuk seperti pintu. Tapi dalam video ini Aunty lupa untuk lukiskan. Jadi Aunty tambahkan proses itu sewaktu menggunting. Baiklah, untuk proses seterusnya pula, pertama sekali anak-anak harus melekatkan lukisan gereja yang telah digunting tadi. Setelah itu, anak-anak ambil lukisan segitiga kecil tadi dan lekatkannya di belakang gereja seperti yang Aunty buat dalam video. Akhir sekali, anak-anak ambil tanda salib tadi dan lekatkan di atas segitiga kecil yang anak-anak telah lekatkan tadi. Selepas itu, anak-anak akan dapat bentuk seperti sebuah gereja yang terbuka. Di dalamnya pula, bila pintu itu dibuka, anak-anak boleh meletakkan ayat hafalan kita yang telah kita pelajari pada Sabat ini. Setelah selesai semua proses tadi, anak-anak boleh menambah perhiasan tambahan seperti stiker. Baiklah, sekian saja aktiviti craft kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Bye-bye. Ya adik-adik, mungkin sekarang bukan masanya untuk adik-adik kembali ke gereja oleh kerana keadaan COVID yang berlaku sekarang ini. Tetapi ingat ya, perhatikan bagaimana kelakuan orang apabila mereka masuk ke dalam Kaabah Tuhan. Adakah suasananya penuh hormat? Apabila anda duduk di dalam gereja nanti, fikirkanlah tentang Tuhan yang beserta kita di gereja pada hari itu. Sekarang, saya mempelawak adik Ethan Norman untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih di atas pelajaran ini yang telah membuka mata kami dengan cara-cara bagaimana kami boleh menolong menghormati rumah Tuhan. Semoga semua yang mendengar dan menyertai kelas ini dirahmati oleh Roh Kudus. Kami memohon berkat dan lindungan-Mu di sepanjang hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Terima kasih kerana mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini sahaja Sekolah Sabat School online kita untuk hari ini. Diharap semua telah diberkati oleh Tuhan. Kita akan berjumpa pada Sabat yang akan datang.